Okey, bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah Amin ya rabbal alamin. Rabbi Ya shrah Rabbi shrah li sadri wa sadri yassir li yassir li amri amri wahlul wahlul 'uqdatam uqdatan min min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. salam. Okey, semua boleh mute suara semua. Kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اما بعد. Okey, minggu lepas kita dah belajar muka surat 40 kan? Solat sunat tahiyyatul masjid. Ni minggu lepas kamu buka surah 40. Kita ulang sikit. Minggu lepas kita dah belajar rakam. Rakam ke tak tu? Okey. Apa Rayyan tu? Minggu lepas kita dah belajar solat sunat tahiyyatul masjid kan? Jadinya kita buat ulang kaji sikit kenaan dengan solat satu masjid. Muka surah 40. Okey, solat sunat tahiyatul masjid ni apa? Solat sunat tahiyatul masjid adalah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan apabila seseorang memasuki masjid sebelum niat. Dia punya syarat dia sebelum kita duduk. Dah ambil wuduk, dah kita ada wuduk tu semua. Sebelum kita dah masuk sampai masjid tu, sebelum kita duduk tu, kita disunatkan untuk solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Ia dilakukan untuk menghormati masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Kita katakan sebagai solat untuk menghormati siapa? Allah lah. Kita katakan untuk macam kita masuk rumah Allah, jadinya kita disunatkan untuk menyembahnya. Salam. Okey, yang tu berkaitan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Dia punya kefek-kefek dia macam biasalah. Jadinya hari ini kita akan buka muka surat 43 tajuk yang baru iaitu solat sunat gerhana. Buka muka surat 43 solat sunat gerhana. Surat solat sunat gerhana. Okey. Buka muka surat 44 semua. Muka surat 44 kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan solat gerhana tu. Nampak? Yang baru masuk ke surat 44 hari ini kita masuk tajuk solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana ni ada dua, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Macam kita Melayu, kita bahasa Melayu kita semua kita kata gerhana je. Tak kisahlah gerhana apa, matahari ataupun bulan. Tapi kalau istilah untuk Arab kan, dia ada khusuf ataupun kusuf. Nampak perbezaan dia tu. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat gerhana. Solat sunat ni nampak ni. Solat sunat gerhana ialah solat 2 rakaat yang dilakukan ketika gerhana bulan atau matahari. Ingat, 2 rakaat dilakukan ketika gerhana bulan dan atau matahari. Sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Hukum dia pula. Hukumnya tu apa? Nya tu merujuk kepada solat sunat gerhana bulan dan matahari itulah.
hukumnya adalah sunat muakkidah. Sunat apa? Sunat yang dituntut dan boleh dilakukan secara perseorangan. Maksud dia boleh solat secara individu ataupun seorang, ataupun tetapi yang lebih utama dilakukan secara berjemaah. Nampak? Lebih utama, maksud dia lebih afdal lah kat sini. Lebih afdal dilakukan secara berjemaah. Apa? System not protected. Saya nak keluar ni. Apa ni? Oh, keluar dah. Okey. Solat gerhana matahari dan gerhana bulan dilakukan bermula terjadi gerhana sehingga selesai. Dia ada masa dia dalam masa berapa Sekejap. Gerhana Okey, ingat solat gerhana matahari dan gerhana bulan dilakukan bermula terjadi gerhana. Sekiranya bermula terjadi gerhana tu, kita akan tengok macam mana yang terjadi gerhana tu sampai hingga selesai. Maksud selesai ni apa? Dia kembali kepada rupa, contoh kalau bulan, kalau matahari bentuk bulan, tak ada lagi benda yang melindungi dia. Itu dimasukkan dengan gerhana bulan dan gerhana matahari. Okay, kita tengok kaifiat ataupun cara-cara untuk solat sunat gerhana. Macam mana? Tengok lafaz niat solat gerhana bulan. Nampak? Gerhana bulan. Ingat. Gerhana bulan. Bulan. Bulan waktu malam lah. Usalli sunnatan khusufi qamari rak'ataini. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Kalau imaman lillahi ta'ala. Ini untuk solat sunat perseorangan. Kalau macam kamu jadi makmum, boleh tambahlah. Usalli sunnatan khusufil qamari makmuman lillahi ta'ala. Okey, yang tu maksudnya sahaja aku solat sunat gerhana bulan. Nampak? Khusufil qamari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu untuk gerhana bulan. Ingat, gerhana bulan khusuf. Guna huruf kha. Nampak kha kat situ. Guna kha. Nampak besar sikit. Guna untuk huruf kha. Khusufil qamari. Itu untuk gerhana bulan. Kita tengok lafaz niat solat sunat gerhana matahari pula. Usalli sunnatan kusufil syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatan, nampak? Kaf kat sini, kaf. Kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku solat sunat matahari. Solat sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang ni lafaz niat untuk sembahyang seorang. Kalau nak sembahyang imam ke makmum ke, usalli sunnatan kusufi syamsi makmuman rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Yang tu untuk makmum. Kalau kamu jadi imam, usalli sunnatan kusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Yang tu dia ubah. Kita tengok pula macam mana kaifiat dia. Macam mana nak dia, Ustaz kata apa? Sembahyang sunat, Ustaz kata sembahyang ni semua pergerakan atau rakaat macam tu yang sama ataupun bacaan yang sama, kecuali ada setengah bacaan yang berbeza dan pergerakan yang berbeza. Salah satu dia apa? Solat sunat gerhana lah. Kita tengok apa yang kata dia beza tu menurut surah 45 tu. Yang pertama macam biasalah, rakaat pertama kamu niat tu lah, solat sunatan khusufil qamari ke khusufil syamsi ke rak'ataini lillahi ta'ala. Lepas tu kamu takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu baca surah Al-Fatihah sampai habis. Lepas tu kamu baca surah Al-Kafirun ataupun surah-surah pilihan yang lain lah. Tak kisah surah apa pun. Lepas kamu baca surah pilihan,
Macam biasa, kamu rokok, lepas tu lepas kamu baca bacaan rukuk, lepas tu kamu i'tidal, nampak? I'tidal kat sini, lepas tu kamu bangun, berdiri dan membaca Fatihah semula. Dan nampak? Kiranya kamu rokok, kamu angkat takbir, baca surah Fatihah, kamu rokok, lepas tu kamu rokok, kamu i'tidal kan? Patutnya kamu sujud. Tapi kamu berdiri, duduk dalam keadaan tangan qiyam balik dan kamu membaca surah Al-Fatihah balik. Lepas kamu baca surah Al-Fatihah, lepas tu lepas baca surah Al-Fatihah, baca lihat surah-surah yang lain, surah-surah pilihan. Lepas tu baru kamu rokok, i'tidal dan baru sujud. Baru sujud, duduk antara dua sujud, lepas tu kamu sujud. Yang ni rakaat pertama. Nampak tak perbezaan dia? Dekat nombor 5 ni. Lepas kamu i'tidal, patutnya kamu sujud terus kan? Bukan. Lepas kamu i'tidal, kamu berdiri semula dan membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan macam biasalah. Tangan kamu kat dada, lepas tu baca surah Al-Fatihah, lepas tu kamu baca surah-surah pilihan. Okey. Lepas tu, ni rakaat pertama. Lepas kamu sujud tu, yang ke-11 ni, kamu berdiri balik rakaat kedua. Baca surah Fatihah balik. Baca surah Al-Fatihah balik. Lepas tu, baca surah pilihan. Nombor 2, baca surah pilihan. Dan yang ketiga, kamu rokok. Dan yang keempat, kamu i'tidal kan? Lepas kamu i'tidal, kamu ulang macam nombor rakaat pertama ni. Kamu berdiri semula dan membaca surah Al-Fatihah. Nampak? Dia macam tu. Jadinya, lepas rakaat tadi macam rakaat pertama, lepas rakaat kedua, kamu rokok. Kan? Kamu rokok, kamu i'tidal sami Allahu liman hamidah. Lepas tu tangan kamu letak macam biasa dekat dada kamu. Lepas tu kamu bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Sampai habis. Lepas baca surah Al-Fatihah, kamu baca surah-surah pilihan. Lepas tu baru kamu rokok. Macam biasa balik. Lepas tu berdiri. Nampak? Membaca surah Al-Kafiru. Lepas kamu dia macam biasa macam rakaat yang kedua tu. Kamu i'tidal, kamu berdiri dan membaca surah Al-Fatihah dan surah, lepas tu kamu rokok, kan? Lepas tu kamu i'tidal, lepas tu kamu sujud, lepas tu kamu duduk antara dua sujud, lepas tu kamu sujud, duduk dan membaca tahiyat akhir dan akhir sekali memberi salam. Nampak tak perbezaan dia? Dia macam rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang membezakan dia, jadinya lepas kamu i'tidal yang pertama, kamu berdiri, kamu dekat sami Allahu liman hamidah, letak tangan dekat dada, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin sampai habis. Lepas tu macam biasa balik lepas tu kamu baca surah pilihan, contoh surah Ahad kan, qul huwallahu ahad sampai habis. Lepas tu kamu rokok balik. Dua-dua rakaat macam tu dia punya perbezaan. Nampak dia punya perbezaan dari solat-solat sunat yang lain. Yang tu dia punya perbezaan. Kita ustaz akan tunjuk macam mana. Contoh Allah. Sekejap. Hai, kalau dengar beritahu, nak dengar kamu ni. Kamu perlahankan suara kamu. Kamu tutup mikrofon kamu. Kamu tengok dia tunjuk macam mana cara-cara untuk kamu tutup mute suara semua. Mute suara Isyad. Okey. Isyad, tutup mikrofon awak, Isyad. Okey. Alif Farhan. Alif Farhan. Kejap Ya. Awak buka mic, awak beritahu ustaz, dengar ke tak tengok video ni? Kejap. More. Dengar tak? Alif Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Saya dengar jelas. Okey. Perkenankan kami Okey, tata cara solat dah gerhana. dengar semua mute suara, kita tengok macam mana Sebelum membahas mengenai tata cara solat gerhana, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait fikih solat gerhana. Pertama,
Solat gerhana disyariatkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau Ni antara contoh peristiwa gerhana, nampak tak? Yang ni matahari, yang ni bulan. Dia kalau ngaji sains adalah dia punya keliling-keliling tu, jadinya akan bertembung lah. Yang tu dia maka sebagai gerhana yang menghalang cahaya tu lah. bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait peristiwa gerhana. Fa'idha ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah, yang artinya, jika kalian melihat gerhana tersebut, yaitu matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Okey, kita tengok macam mana. Karena itu, bagi umat Islam di daerah lain yang tidak melihat peristiwa gerhana, tidak disyariatkan melaksanakan sholat gerhana. Kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan As-salatu jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni contoh-contoh lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para Nampak? jamaah sekalian, insyaallah ba'da zuhur nanti kita akan melaksanakan solat gerhana secara berjamaah di masjid ini. As-salatu jami'ah. Ni antara contoh-contoh ketika gerhana berlaku. Ataupun kita punya Tok Bilal ataupun imam-imam akan memberitahu seluruh kampung ataupun dengan buat mikrofon, dengan buka mikrofon ni lah, bagi tahu kat pembesar suara kata hari ni kita akan mengadakan solat sunat gerhana matahari ke bulan ke. Ni antara contoh-contoh satu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nudiya innas salata jami'ah." Yang artinya, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserukan as-salatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari. Makna kalimat ini adalah, hadirilah solat yang dilaksanakan secara berjamaah ini. Fathul Bari. Jika masyarakat tidak memahami panggilan ini, bisa diumumkan dengan redaksi dan bahasa yang bisa dipahami umumnya masyarakat. Kita tengok macam Ketiga, solat gerhana dikerjakan secara berjamaah di masjid. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab solat kusuf secara berjamaah. Al-Hafidh menjelaskan, jika imam tidak datang, maka salah satu di antara masyarakat menjadi imam bagi jamaah yang lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Tengok. Keempat, bacaan solat gerhana matahari dikeraskan meskipun dilakukan di siang hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ni kita tengok cara-cara ataupun kaifiat nak solat sunat gerhana. Kamu tengok Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab mengeraskan bacaan ketika solat kusuf atau gerhana. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan anjuran itu. Kelima, dianjurkan bacaannya panjang, demikian pula ruku' dan sujudnya. Sunat lah ni. Demikian tu sunat. Allahu Akbar. Nampak rokok, lepas baca surah pilihan tu, baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, jangan tengok. Ni rakaat pertama. Kamera dia jelas tau. Allahu Akbar. Dia tak tunjuk lah. Ayat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma sajadtu sujudan qat kana atwala minha." Yang artinya, saya belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang daripada sujud solat gerhana. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, "Ma raka'tu ruku'an qat wala sajadtu sujudan qat kana atwala minh." Yang artinya, saya belum rukuk maupun sujud sekalipun yang lebih panjang daripada rukuk dan sujud ketika solat gerhana. Hadis disunatkan untuk sujud dan rukuk waktu yang macam lama sikit lah. Contoh kalau kita baca rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, kita bacalah 11 kali ke 21 kali, ikut kamu lah, ikut kamu. Disunatkan saja untuk kamu membaca rukuk dan sujud kamu tu pada waktu yang lama sedikit. Riwayat Muslim.
Bunyi apa tu? Keenam, Tutup wanita mikrofon, dianjurkan untuk Auni. ikut sholat Auni, gerhana tutup di mikrofon. masjid. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah testimoni Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat gerhana yang beliau lakukan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa beliau mengikuti sholat gerhana ini bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari membuat judul bab wanita ikut sholat kusuf Auni, tutup bersama mikrofon awak laki-laki ini, ketika Auni. gerhana. Ketujuh, bolehkah sholat gerhana bulan setelah subuh? Sholat gerhana termasuk sholat sunnah mu'akkad yang memiliki sebab. Sebabnya adalah gerhana matahari atau bulan. Sehingga sholat ini boleh dilakukan sekalipun di waktu terlarang. Karena itulah, menurut pendapat baru dari Imam Asy-Syafi'i, jika terlihat gerhana bulan setelah subuh, tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana tersebut meskipun di waktu larangan. An-Nawawi mengatakan, jika Apa tu? fajar telah terbit dan terjadi gerhana bulan, sholat gerhana dianjurkan untuk dilakukan. Kita tengok cara-cara. Tata cara sholat ni. gerhana. Tengok macam mana. Selanjutnya, kita akan mempelajari tata cara lakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Khasafatis syamsu fi hayatin Nabi Shallallahu Alaihi Apa? Nak tanya. Kejap Kita tengok dulu hari boleh tanya, boleh? Wasallam. فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من Qala fi Rasulullah berdiri. Cara nak solat dia. Sebelumnya, Ya. pada usai mengerjakan solat Muslim. Tengok. Allahu Ini Akbar. kita panggil kaifiat ataupun resepi untuk solat sunat gerhana. Semua tengok macam mana? 2. Membaca doa istiftah, kemudian berta'awud dan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang panjang. Okey, lepas baca surah Fatihah. 3. Kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya. Dia perpanjangkan rukuk. Macam Ustaz kata tadi, dia sunat untuk memanjangkan rukuk. 4. Kemudian bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal, sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Okey. 5. Setelah i'tidal ini, tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Nampak? Berdiri yang kedua ini lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Kamu faham kan? Kiranya lepas Ucapkan Sami'allahu lepas dia baca Sami'allahu liman hamidah, tengok tangan dia ke mana? Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami'allahu liman hamidah. Lepas tu dia membaca 5. surah Setelah Al-Fatihah i'tidal balik. ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Jadinya rakaat macam bacaan yang pertama macam lepas kita niat, lepas kita takbiratul ihram, kita baca surah Fatihah kan. Kita disunatkan baca surah yang panjang, contoh surah Al-Baqarah ke surah yang panjang lah, yang 20 ayat ke atas lah, surah panjang. Lepas kita rokok kan. Lepas tu kita i'tidal. Ni. Bacaan Fatihah yang kedua ni, lepas tu surah lepas tu disunatkan untuk surah yang pendek sahaja. 6. Rukuk kembali, yaitu rukuk kedua, yang panjangnya lebih pendek dari rukuk yang pertama. Yang lain macam biasa je. Yang tu je perbezaan dia. Panjang dengan mengulang-ulang bacaan sujudnya. Tu saya kata, kalau untuk bacaan yang panjang tu kamu boleh ulang Subhana Rabbiyal A'la tu 9 kali ke, 11 kali ke, 33 kali ke, 100 kali, ikut kemampuan kamu. Antara dua sujud sambil mengulang-ulang bacaannya. 10.
sujud kedua yang panjang dengan mengulang-ulang bacaan sujudnya. Wih, ada orang masuk ke? Sebelas. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rokaat kedua sebagaimana rokaat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Ini rokaat kedua. Baca surah Al-Fatihah. Macam tu je. 12. Habis. Yang tu je, dia ulang macam saya kata tadi. Dia baca surah Fatihah. Lepas kamu takbir atau ihram. Takbir ke? Kejap. Dah kamu perlu yang tu je, kamu nak tengok. Ustaz tunjuk kat kamu yang tu je. Kamu lepas kamu baca tu. Ni dia. Lepas kamu ni, nampak dia punya kaifiat dia. Lepas kamu ni, rakaat pertama yang ni nampak yang membezakan dia ni. Kamu berdiri, lepas kamu i'tidal, kamu baca balik surah Al-Fatihah. Yang tu saja. Tapi bacaan yang tu je perbezaan dia dengan solat sunat yang lain. Macam tu juga dengan rakaat yang kedua. Macam tu sahaja. Okey. Jadinya lepas tu disunatkan kita untuk mendengar khutbah daripada lepas kita habis dah bagi salam tu kan, imam kena baca khutbah selepas daripada solat. Apa yang ni kita sambung minggu depan, contoh khutbah ni. Sekarang kita tahu kaifiat ataupun cara-cara dulu. Okey. Latihan muka surat berapa buku Gerhana Matahari. Cek. Aduh. Nak latihan ke? Tak nak latihan, kita buat minggu depan. Nak tulis semua ni. Minggu depan. Tak. Awalnya tak nak. Minggu depan. Buat. Pandailah Isyad, pandai buat ke dia. Kak I tak buat, tak boleh hantar pun. Tak apalah, tak payah buat minggu ni. Minggu ni kejap. Buku tulis ada kan? Kamu lama tak menulis kan? Jadinya minggu ni buka buku teks, buka muka surat 44 tu. Kamu hanya perlu tulis lafaz niat. Tulis dalam buku tulis fiqh kamu. Muka surat 44. Ni, tulis dua ni sahaja. Dua apa? Kejap. Mana dua tu? Kejap. Ni, dua ni je. Nampak Ustaz bulat dua ni sahaja tulis. Boleh? Ni. Boleh. Jangan lupa. Tak boleh. Ni, jangan lupa satu lagi. Kan kamu tulis kat buku tulis kamu tu kan. Garis sebelah kanan. Ni, buku tulis kamu kan. Tulis garis hari ni hari apa. Contoh hari ni hari Khamis. Tulislah Khamis atas ni. Khamis kat situ. Jangan lupa Lepas tu atas ni tulis fiqh. Tajuknya tajuk atas sekali. Jangan lupa Lepas tu tulis tarikh hari ni. Hari ni berapa bulan? 5 hari bulan Agustus. 5 hari bulan 8 2021. Kan? Bagi sama semua. Lepas tu baru kamu tulis tajuk kat sini. Solat gerhana. Solat gerhana. Ni tajuk besar dia. Faham semua? Lepas tu baru kamu tulis lafaz niat khusus dengan khusus ni. Boleh? Boleh ke semua? Boleh. Okey, semua baca doa belajar. Bismillah. Tak, kejap, jangan keluar lagi. Amani ada ke? Tak. Tak jap.
Ada. Okey, latihan yang tu saja Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Muallim. Terima kasih. Sama-sama. Bye.